Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang ayat songsang. Baiklah, sebelum kita belajar tentang ayat songsang, kita perlu tahu dahulu tentang ayat susunan biasa kerana kedua-dua ayat ini sangat berkait rapat. Sebelum kita membina ayat songsang, kita perlu ada ayat susunan biasa dahulu untuk disusun semula susunan ayat. Baiklah, ayat susunan biasa terdiri daripada dua bahagian, iaitu subjek dan juga predikat. Subjek berada di bahagian hadapan ayat, manakala predikat berada di bahagian belakang ayat. Kita tengok contoh di bawah. Aisyah menghias pelamin. Aisyah merupakan subjek, menghias pelamin merupakan predikat. Ini adalah susunan biasa di mana subjek berada di hadapan dan predikat berada di bahagian belakang. Kemudian barulah kita akan mempelajari tentang ayat songsang. Ayat songsang ialah ayat yang telah mengalami transformasi atau perubahan daripada ayat susunan biasa. Dalam susunan ayat songsang, predikat yang sepatutnya hadir selepas subjek dikedepankan ataupun dibawa ke hadapan. Proses ini disebut sebagai proses pendepanan. Tujuan proses pendepanan adalah memberi penekanan kepada unsur yang dibawa ke hadapan. Bila kita tengok contoh ayat biasa, Salwa, subjeknya berada di hadapan dan predikatnya ialah menghias pelamin berada di bahagian belakang. Kemudian, ayat songsang, predikatnya dibawa ke hadapan. Maka ayat songsangnya jadilah menghias pelamin Salwa. Kita nak tegaskan perbuatan menghias pelamin dilakukan oleh Salwa. Maka predikatnya berada di hadapan pula dan subjeknya berada di bahagian belakang. Inilah kedudukan atau susunan ayat songsang. Terdapat dua jenis pendepanan predikat. Yang pertama, pendepanan seluruh predikat dan yang kedua, pendepanan sebahagian predikat sahaja. Baiklah, yang pertama, pendepanan seluruh predikat berlaku pada ayat yang pendek. Kita tengok contoh. Ayat biasa, pengantin lelaki, subjek dan predikatnya adalah memakai samping. Kemudian, seluruh predikat, kesemua ayat dalam predikat yang dikategorikan sebagai predikat dibawa ke hadapan. Maka ayat songsangnya jadilah memakai samping predikat pengantin lelaki, subjek. Keseluruhan predikat berada di hadapan pula, manakala subjek berada di bahagian belakang. Contoh lain pula. Ayat biasa, ibu, subjek berada di hadapan dan memotong bawang, predikat berada di belakang. Kemudian seluruh predikat dibawa ke hadapan. Maka ayat songsangnya jadilah memotong bawang ibu. Kita nak tegaskan bahawa memotong bawang oleh ibu. Dan yang kedua, pendepanan sebahagian predikat sahaja. Baiklah, pendepanan sebahagian predikat ini boleh terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama pendepanan frasa kerja, kemudian pendepanan frasa adjektif, dan yang ketiga pendepanan frasa sendi nama. Contoh pendepanan frasa kerja. Baiklah.
Kanak-kanak itu merupakan subjek, kemudian predikatnya adalah frasa kerja. Hal ini kerana predikatnya bermula dengan kata kerja, iaitu berkejar-kejaran. Kemudian kita nak bawa berkejar-kejaran sahaja ke hadapan. Kita tak bawa keseluruhan predikatnya, tidak. Kita bawa sebahagian sahaja predikatnya, berkejar-kejaran. Jadi ayat songsangnya, jadilah berkejar-kejaran kanak-kanak itu di luar rumah. Kita tengok contoh pendepanan frasa sendi nama pula menggunakan contoh yang sama. Baiklah, kanak-kanak itu merupakan subjek. Predikatnya masih sama, berkejar-kejaran di luar rumah. Tapi kali ini kita ambil frasa sendi nama. Di merupakan sendi nama. Jadi, di luar rumah, dia jadi frasa sendi nama. Frasa ini adalah binaan yang terdiri daripada satu ayat atau lebih tetapi belum lengkap. Contohnya kalau satu ayat tu, ayat ni semua tak ada. Kanak-kanak itu berkejar-kejaran di luar rumah ni tak ada. Ada di luar rumah sahaja. Dia belum jadi ayat. Kita tak faham apa yang di luar rumah. Jadi dia menjadi frasa sendi nama. Baiklah. Kemudian frasa sendi nama ini kita bawa ke hadapan separuh sahaja. Maka jadilah ayat songsang, di luar rumah berkejar-kejaran kanak-kanak itu. Boleh faham setakat itu? Bagus. Dan seterusnya, kita akan tengok contoh pendepanan frasa adjektif. Contoh ayat. Badannya lesu pada waktu petang. Badannya merupakan subjek dan predikat merupakan lesu pada waktu petang. Lesu adalah kata adjektif. Saya ulang, lesu adalah kata adjektif. Kemudian kita bawa lesu sahaja ke hadapan. Maka ayat songsang akan jadi lesu badannya pada waktu petang. Peringatan, perubahan ayat biasa kepada ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan ataupun penambahan imbuhan. Perubahan dalam ayat melibatkan perubahan kedudukan perkataan sahaja. Jika anda menambah perkataan atau imbuhan dalam ayat songsang, anda salah dari segi binaannya. Petua membina ayat songsang. Baiklah, yang pertama, kenal pasti terlebih dahulu mana subjek dan mana satu predikat. Yang kedua, garis dan nomborkan bahagian ayat ataupun saya sebut sebagai frasa. Dan yang ketiga, susun semula ayat biasa menjadi ayat songsang menggunakan formula. Baiklah, dalam ayat biasa, kita akan bahagikan frasa-frasa kepada beberapa bahagian. Kemudian kita akan nomborkan mengikut turutan menaiklah 1, 2, 3. Dalam ayat songsang pula, kita cuma guna semula nombor itu, tapi kita susun semula. Contoh ayat songsang menggunakan formula yang terbalik lah. 231, 213, 312, 321. Baiklah, untuk lebih faham penggunaan formula ini, kita akan aplikasikan dalam contoh. Baiklah, mari kita lihat contohnya. Ayat biasa. Para wanita menggubah bunga di dalam bilik.
Baiklah, ini bahagian yang pertama. Para wanita. Sebelum itu, kita perlu tahu dahulu bahawa para wanita ini adalah subjek. Menggubah bunga di dalam bilik merupakan predikat. Okey, kemudian tips ataupun petua yang kedua adalah kita garis dan nomborkan bahagian ayat, betul? Baiklah, saya telah gariskan tadi. Yang pertama, para wanita merupakan bahagian ayat yang pertama. Yang kedua adalah menggubah bunga. Dan yang ketiga, di dalam bilik. Baiklah, mari kita cuba formula. Saya pilih satu formula iaitu 312. Cuma susun semula ayat berdasarkan nombor. Jadi 3 di dalam bilik. Kemudian 1 para wanita. Dan 2 menggubah bunga. Jadi ayat songsang menggunakan formula 312 akan jadi di dalam bilik para wanita menggubah bunga. Baiklah, untuk ayat songsang ini kita boleh letakkan tanda baca lah untuk untuk mengelakkan kekeliruan, ataupun selain meletakkan tanda baca, kita boleh membaca dengan intonasi yang sesuai. Contohnya, kita padamkan tanda baca ini. Jika tiada tanda baca, kita guna intonasi yang sesuai lah. Di dalam bilik, para wanita menggubah bunga. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga kamu semua faham tentang ayat songsang dan boleh susun semula ayat biasa menjadi ayat songsang dalam latihan yang akan diberikan.